Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi semua ahli jemaah masjid Kota Damansara dan diumumkan kepada semua yang menonton kuliah maghrib anjuran Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sekalian nikmat dan rahmat kurniaannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Dalam kuliah bulanan Ustaz di Masjid Kota Damansara ini, selalunya kita akan membahaskan Al-Quranul Karim. Artinya kita menyunting ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian kita bahas, kemudian kita ambil pengiktibarannya. Itu rutin bulanan Ustaz di sana. Namun khusus pada malam ini, insya-Allah Ustaz ingin meninggalkan seketika akan kuliah tafsir tersebut untuk Ustaz memberi laluan kepada diskusi sebuah buku. Dan buku ini sangat penting untuk diangkat kepada perbincangan sebab berlatar belakangkan kepada isu yang hangat berlaku di seantero dunia, iaitulah COVID-19. Wah, bunyi itu macam suspend ya. Tajuknya apa dia? Ini dia tajuk bukunya. Mungkin tuan-puan nampak terbalik kan? Okey. Namanya Asy-Syifa'u bil Habbatis Sauda'i bainal i'jazin nabawi wa tibbil hadithi. Bermaksud merawat sakit dengan menggunakan habbatus sauda, sebuah kajian berdasarkan kepada i'jaz nabawi dan juga pengajian hadis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena akurlah bahawa isu virus COVID-19 ini semakin hari semakin ganas, semakin hari semakin menggila. Hari ini pun 7,000 lebih kisnya, semalam pun 7,000 lebih kisnya. Bahkan dalam secara harian kita telah pun mengatasi negara India dari segi persentasenya. Dan keadaan ini sangat berbahaya. Dalam satu sudut yang lain, kita sebagai rakyat Malaysia harus ada tanggungjawab, awareness, kesedaran untuk merawat sakit ini daripada terus merebak. Sebab itulah sedikit kekesalan apabila, ialah Ustaz boleh sebutlah kat sini, di negeri Kelantan. Biarpun Ustaz ni orang Kelantan, tapi sedikitlah rasa duka cita apabila rekod daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan hampir 10,000 rakyat Kelantan yang ponting appointment daripada menerima vaksin COVID-19. Ini sesuatu yang agak malang berlaku kerana sepatutnya tidak begitu ya. Setelah mana kita membuat appointment, kemudian berbagai penyelarasan dibuat, seharusnya kita datang. Kalaupun tak datang, hello sepatah kepada pihak pengurusan, saya tak dapat datang kerana bla 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 bla. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita mesti sambut apa jua arahan, saranan, wa imma daripada pihak kerajaan ataupun secara lebih khusus daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Penjarakan sosial kita kena akur, SOP kita kena akur, apply vaksin kita kena akur. Namun, pada malam ini bicara ustaznya lebih tertumpu kepada rawatan. Lebih tertumpu kepada rawatan. Ingat ya, ustaz bukan pakar rawatan moden. Ustaz ini adalah PhD, Doktor Falsafah dalam bidang pengajian agama. Maka ustaz akan berbicara pada latar belakang beragama. Izinkan ustaz membaca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil habbatis sauda fa innaha shifaa'un min kulli da'in illa as-sam." Yang bermaksud,
hendaklah kamu merawat sakit kamu dengan menggunakan habbatus sauda. Dengan menggunakan habbatus sauda, kerana habbatus sauda itu penyembuh bagi semua penyakit illasam, kecuali mati. Kecuali mati. Tuan-puan boleh kata statement Nabi ni bombastik. Mungkin dilihat agak ketara ataupun melampau. Boleh kata sepintas lalu, tapi ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatat rekod manusia yang tak pernah berbohong sepanjang hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja diiktiraf oleh orang Islam, bahkan diiktiraf oleh orang bukan Islam. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana melafazkan hadis, Nabi tidak melafazkan hadis dengan ikut hawa nafsu semata-mata. Sebaliknya sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara biarpun satu perkataan kecuali semuanya tuntunan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa dia? Hadis Nabi juga sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinatak, dilafazkan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa dia? Bicara Nabi bicara yang genuine. Bicara Nabi adalah bicara yang jujur. Justru bila Nabi memberitahu alaikum bil habbatis sauda, hendaklah kamu merawat dengan habbatus sauda, kerana habbatus sauda ini syifa'un li kulli da'in, penyembuh bagi segala penyakit illa sam, kecuali mati, maka kita kena ambil berat tentang habbatus sauda. Maka buku yang ada di hadapan ustaz ini, tuan-puan, ustaz ulang sekali lagi, buku ini dihasilkan Dr. Hasan Syamsi Basha. Dr. Hasan Syamsi Basha. Buku ini bukan sebarang buku. Ini adalah suntingan dan ringkasan daripada tesis PhD beliau. Ini adalah tesis PhD. Bila sebut tesis PhD ni tuan-puan, kena ingat baik-baik tau. Ustaz ni ialah pensyarah universiti juga di UTM. Untuk menghasilkan tesis bukanlah sesuatu yang mudah. Daripada hipotesis, hujungnya nak jadikan tesis. Daripada metodologi, daripada research, nak sampai kepada finding research. Ya Allah, bukannya sebulan, bukannya setahun, tapi paling tidak sekurang-kurangnya 3 tahun. Sekurang-kurang 3 tahun. Kaji dan kaji dan kaji. Dan kaji pula bukan sebarangan, mesti berpandukan kepada metodologi yang telah pun digazetkan. Supaya apa? Supaya kajian itu tidak terbabas. Dan untuk sampai kepada lulus PhD level ini, kena 2 kali viva. Pertama ialah viva metodologi, kemudian viva yang sebenar. Pendek kata berasap. Examiner yang membuat viva pula bukan yang calang-calang. Kalau di peringkat PhD ada 5 orang, seorang pengurusi, 4 yang lain adalah examiner. Dan examiner ini ataupun pembaca tesis itu adalah seorang yang memiliki kepakaran dalam bidang yang dikaji. Artinya, kalaulah bicara tentang habbatus sauda ni, okey, kena ambil seorang profesor dalam bidang perubatan moden. Yang ni dalam bidang perubatan nasional. Yang ni dalam bidang hadis Nabi. Yang ni dalam bidang Al-Quranul Karim. Yang ni dalam bidang metodologi. Supaya apa? Bergabung semua mereka untuk memastikan bahawa kajian ini betul-betul menepati, accurate dengan sebenarnya. Kalau kata betul, barulah dianugerahkan tesis PhD. Masya Allah, dianugerahkan ijazah PhD. Jadi maknanya apa dia? Apa yang bakal Ustaz nak kongsi dengan tuan-puan ini bukannya bicara cak ayam. Bukannya bicara cak kipas udang. Bukannya bicara yang disembang di kaki 5. Bukannya bicara yang pungut di tepi longkang. Tetapi bicara yang diambil daripada kajian-kajian ilmiah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Buku ini direngkaskan sedemikian rupa untuk memudahkan kita membacanya.
senipis 132 muka surat. Tuan-puan nak tahu tak apa dia kandungan umum yang ada dalam buku ini dan bagaimana kita nak relatekan dengan sakit dengan virus COVID-19 ini? Nanti ya, tunggu, nanti di hujungnya kita akan nampak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi dulu berkenaan dengan isi kandungan. Ada 23 fasa dibahas dalam buku ini. Ada 22 fasa dibincang tentang buku ini. Saya pergi secara ringkas satu demi satu nak menggambarkan betapa komprehensifnya kajian ini. Fasa pertama, Habbatus Sauda dan dunia perubatan serta pendidikan. Fasa kedua, apakah yang dimaksudkan dengan Habbatus Sauda? Fasa ketiga, apakah yang dinukilkan di dalam buku-buku kesihatan dan pemakanan mengenai penggunaan Habbatus Sauda? Fasa keempat, kajian-kajian ilmiah di zaman moden ke atas Habbatus Sauda. Fasa kelima, Habbatus Sauda untuk merawat asid, urin dan gaut. Fasa keenam, Habbatus Sauda dan asma. Fasa ketujuh, Habbatus Sauda dan sel sema. Fasa ke-8, Habbatus Sauda dan kenaikan tekanan darah. Fasa ke-9, Habbatus Sauda dan alahan. Fasa ke-10, Habbatus Sauda dan pengeluaran bahan empedu. Fasa yang ke-11, Habbatus Sauda dan peranannya dalam melancarkan pengeluaran susu. Fasa ke-12, Habbatus Sauda dan kesendatan pembuluh darah. Fasa ke-13, peranan Habbatus Sauda dalam sistem kekebalan imuniti tubuh. Fasa ke-14, uji kaji zaman moden ke atas Habbatus Sauda dan sistem kekebalan tubuh. Fasa ke-15, Habbatus Sauda dan barah. Fasa ke-16, Habbatus Sauda dan kuman-kuman. Fasa ke-17, Habbatus Sauda dan ceret-beret disebabkan kuman. Fasa ke-18, Habbatus Sauda dan kencing manis. Fasa ke-19, Habbatus Sauda dan rheumatisme. Fasa ke-20, adakah Habbatus Sauda penyembuh bagi segala penyakit? Fasa ke-21, Habbatus Sauda dan perubatan Islam lama. Fasa ke-22, beberapa syur campuran rawatan dengan menggunakan Habbatus Sauda. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz yang membaca buku ini beberapa kali. Setiap helaian syarat dengan bicara ilmiahnya. Sebelum Ustaz membuat synchronize perbincangan ini dengan tajuk COVID-19 ini, biar izinkan Ustaz membentangkan dulu beberapa hal yang berkaitan. Contoh ini contoh. Terdapat juga satu kajian yang telah disiarkan oleh majalah Annals of Allergy di dalam tahun 1993 menunjukkan manfaat Habbatus Sauda ke atas tubuh badan. Maknanya apa dia? Nak beritahu bagaimana kajian Habbatus Sauda ini sudah masuk ke tahap saya ambil yang pertama dulu supaya senang ada kesinambungan dia. Beberapa keputusan kajian tersebut telah pun disiarkan dalam majalah-majalah yang bertaraf antarabangsa serta diiktiraf, antaranya ialah majalah yang bernama Index Medicus yang merupakan salah satu majalah perubatan yang mempunyai dan terkenal di dunia sekarang ini. Maknanya apa dia? Research, kajian tentang keberkesanan Habbatus Sauda ini diiktiraf oleh seluruh dunia sehingga kan ia dimasuk di bawah Index Medicus. Sekali lagi Ustaz menyebut tentang realiti di universiti. Universiti ini apabila satu kajian itu bertaraf jurnal, maka ia adalah satu kajian yang sangat berautoriti. Kemudian naik lagi kepada indeks jurnal, maka lagilah berkualiti. Sebab itulah apabila kita membuat kajian, ditanya, kamu ambil kat mana maklumat ni? Oh, saya ambil daripada indeks jurnal. Yang ni memang tak boleh nak kata apalah. Sebab apa? Sebab ia adalah bicara yang berautoriti. Jadi, maklumat tentang keberkesanan Habbatus Sauda, berlakunya testimoni yang benar-benar boleh memberikan kesembuhan kepada penyakit yang berlaku dengan menggunakan Habbatus Sauda telah pun
direkodkan dan didokumentasikan sampai ke level indeks medicus, indeks perubatan. Masya Allah, nak beritahu betapa hebatnya kajian tentang habatus sauda. Contoh yang lain. Satu kajian telah disiarkan keputusan oleh majalah International Journal of Pharmacy pada tahun 1993 menunjukkan bahawa habatus sauda mempunyai keupayaan untuk merendahkan kadar gula di dalam darah. Lagi, satu kajian Journal of Ethopharmacy tahun 1991 menguatkan penemuan bahawa habatus sauda mempunyai keupayaan untuk mengawal beberapa jenis kuman dan bakteria. Lagi, kajian yang seterusnya datang daripada majalah Phytotherapy Research tahun 1992 yang memberi petunjuk kepada manfaat-manfaat minyak habatus sauda yang mudah meruap dalam mencegah pertumbuhan atau pembiakan dua kuman yang amat masyhur yang mengakibatkan kematian ribuan kanak-kanak di dunia. Kedua-dua kuman itu ialah kolera dan Shigella. Kedua-dua jenis bakteria ini mengakibatkan cerek-berak yang teruk di kalangan anak-kanak. Lagi, seterusnya diumumkan dalam majalah Cancer Letters tahun 92 yang memberikan petunjuk akan kemungkinan kewujudan bahaya-bahaya penentang barah dan pati habatus sauda. Apabila pati habatus sauda ini berjaya mencegah kejadian bengkak-bengkak. Lagi, habatus sauda juga telah pun di kajian bertambahnya habatus sauda, habatus sauda dalam bidang perubatan prasyarat mempunyai master di bidang farmasi. Tesis yang pertama bagi mempunyai master tersebut telah dikemukakan kepada Universiti Raja Riyadh, Saudi Arabia. Kajian yang kedua pula dijalankan oleh ahli farmasi yang bernama Rima Anas Mustafa Zarqa dan ia telah dikemukakan oleh King College of London. Sehubungan dengan itu beberapa eksperimen dan kajian ilmiah telah pun dijalankan. Maknanya apa dia? Bukan sahaja dunia Islam membuat kajian dan mengiktiraf keberkesanan habatus sauda, bahkan dalam masa yang sama turut dikaji sampai ke peringkat King of College University di London juga membuat kajian tentang keberkesanan habatus sauda. Nah, lagi Profesor Dr. Jabir Salim Musa, seorang profesor di Jabatan Farmasi Kuliah Kefarmasian di Universiti Raja Saud, Riyadh dan bekas dekan kuliah farmasi telah menjadi pemerhati kepada beberapa kajian ilmiah yang dilakukan ke atas habatus sauda di universiti tersebut. Tuan-puan, kalau Ustaz nak baca semua memang tak larat lah. Tapi cukuplah dengan Ustaz melontarkan beberapa bukti secara saintifik bagaimana habatus sauda sangat berkesan di dalam memberikan protection, dalam memberikan immunity, kekebalan, imunisasi dan juga dalam merawat sakit-sakit yang berjangkit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz pergi kepada yang seterusnya. Okey. Saya nak pergi kepada perbincangan-perbincangan ya. Contoh apa habatus sauda dan sebagainya. Fasa yang ke-12. Nak ambil yang benda-benda yang lebih related ya dengan tajuk COVID-19 ini. Fasa ke-12. Tajuknya habatus sauda dan kesendatan pembuluh darah. Thrombosis nama dia. Para penyidik seperti Dr. Muhammad Tarwus Ghanim, Dr. Riyadul Ilmi, Dr. Ihsan Syukri dan Dr. Sam'i Yasin telah mengemukakan hasil kajian-kajian mereka mengesan pati biji habatus sauda ke atas sistem kesendatan dalam pembuluh darah, pembekuan darah dan kecergasan pemecahan fibrin di mana di Muktamar Perubatan Islam Sedunia pada tahun 1982. Dan kajian ini telah pun disiarkan dalam bahasa Inggeris dalam majalah Perubatan Islam jilid yang kedua tahun 1982. Di mana hasil kajiannya panjang kat sini. Ya, kalau saya nak sebut memang panjang. Contohnya biji habatus sauda dapati mempunyai berbagai-bagai manfaat pengubatan dan rawatan. Dinyatakan juga bahawa orang awam menggunakan pati habatus sauda diperoleh dari biji-biji habatus sauda sebagai rawatan yang memberhentikan kejadian pengeluaran darah dari lubang hidung.
Baik, seterusnya. Pada fasa ke-13, tuan-puan dengar ya, ni semakin penting ni. Maklumat Ustaz ni semakin penting, semakin penting, semakin penting. Hujungnya Ustaz akan kaitkan dengan COVID-19. Peranan habatus sauda dalam sistem imuniti, kekebalan badan. Dr. Ahmad Qadi dan Usamah Qindil dari Amerika Syarikat. Nah, kalau kata asyik-asyik negara barat aja, negara Islam, Timur Tengah aja Ustaz, ini bukan Timur Tengah ni, walaupun namanya nama orang Arab, tapi research yang dibuatnya ialah di Amerika Syarikat yang berbicara tentang kesan habatus sauda ke atas sistem kekebalan tubuh. Apa kata mereka? Bermulanya perhatian barat kami terhadap habatus sauda dan kesannya ke atas pembinaan kekuatan sistem kekebalan tubuh selepas terhasilnya pengetahuan kami mengenai hadis An-Nabawi di mana Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu urbati dengan habatus sauda kerana ia penyembuh bagi setiap penyakit kecuali mati. Kemudian bertitik tolak daripada situlah beliau mulai membuat kajian, dipecahkan kepada fasa A, fasa B. Masya Allah. Kemudian apa kata dia? Berbicara tentang sel khusus, disebut macrophagus. Kemudian sel penolong, hypothalamus, sel pembunuh, kill cell, sel penewas, super cell. Tu dia. Ni bahasa-bahasa ni bahasa yang Ustaz tak faham ni. Ini semua bahasa-bahasa saintifik, bahasa-bahasa medicine, tetapi telah pun dibuktikan bagaimana dengan memakan habatus sauda ataupun meminum habatus sauda ini boleh mengekalkan kekebalan imuniti tubuh daripada sel itu koyak. Faham kan? Sekarang zaman koyak. Bukan saja Zionis, Yahudi laknatullah yang koyak, tetapi kita juga sedang berusaha untuk koyakkan virus COVID-19 dalam badan kita, maka insya-Allah habatus sauda adalah penolongnya. Baik. Apa lagi yang saya nak sebut kat sini? Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya Ustaz nak bawa tentang perbincangan habatus sauda berkenaan dengan kuman. Tuan-tuan dan puan-puan, semua kita maklum bahawa habatus COVID-19 ni adalah virus. Virus ni bahasa akademik, bahasa sains, bahasa kita orang kampung, bahasa Makcik Kia ialah kuman lah. Habatus COVID-19 itulah kuman. Jadi pada fasa yang ke-16, tuan-tuan dan puan-puan, pada fasa yang ke-16 telah pun dibahaskan. Dr. Hanafi dan Dr. Hatim telah berkata mengenai kajian yang telah dijalankan oleh mereka dalam majalah G-Eto Farmasi bahawa kajian-kajian ilmiah yang telah dijalankan sebelum ini membuktikan bahawa pati habatus sauda amat aktif dan berkesan dalam membunuh beberapa jenis kuman seperti E. coli, Strep, Bacillus dan Bacillus subtilis. Sebagaimana yang telah disyorkan oleh kajian terdahulu yang telah dijalankan oleh Dr. Namba dan disiarkan dalam majalah Japan Journal of Pharmacology tahun 1985 bahawa habatus sauda berfaedah dalam melindungi gigi dari gejala kerak-kerak kuning pada gigi disebut plaques dan kereputannya. Lagi disebut mampu menghalang pertumbuhan dari pembiakan beberapa jenis kuman dalam badan seperti gram positif bakteria, Staph aureus, kuman gram negatif, Pseudomonas dan juga Candida albicans. Allahu Akbar. Tolong jangan tanya Ustaz ya, kuman-kuman apa ni? Yang jelasnya ialah kajian habatus sauda mendapati keupayaan habatus sauda serang, attack, bunuh kuman-kuman tersebut, koyakkan kuman-kuman tersebut dan kembalikan kepada kesembuhan insya-Allah. Dan banyak lagi lah dibahas dalam buku ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang paling mustahak di sini ialah kita kena ada satu awareness. Kita kena ada satu kesedaran. Apa dia? Pertama sekali kita akur. Kita akur dengan apa yang dikeluarkan arahan oleh pihak berkuasa di Malaysia.
pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, buat penjarakan sosial, silakan buat. SOP, silakan SOP. Sanitizer, ya sanitizer. Okey, tempah vaksin, ya tempah vaksin. Jangan berkumpul di tempat khalayak ramai, ya jangan berkumpul. Terus tinggal di rumah. Namun, dalam masa yang sama, alangkah baik atas nama value added, nilai tambah. Why not kita mengambil nilai tambah menggunakan habatus sauda untuk kita makan, untuk kita minum sebagai nilai tambah untuk memprotek diri kita daripada terjebak kepada gejala COVID-19. Biarpun mungkin tuan-tuan bertanya, Dr. Azhar, adakah dalam tesis ini menyebut bahawa habatus sauda ini boleh menghapus dan memusnahkan COVID-19? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Sebab tesis dah lama dah. Tetapi jangan lupa secara umumnya bagaimana telah pun dibuktikan habatus sauda boleh menyelesaikan masalah asma. Tuan-puan, antara masalah yang dihadapi oleh orang yang mendapat COVID-19 ini daripada apa yang saya faham ialah menyebabkan dia sesak nafas, menyebabkan paru-paru dianya tak lagi bermaya, tidak ada kekuatan. Di India sekarang, oleh kerana terlampau ramai sangat rakyat India yang kena COVID-19, akhir sekali hospital penuh dan oksigen pun dah berkurangan, tak boleh nak support paru-paru mereka ni yang sebab ramai sangat. Akhir sekali timbul exercise macam mana untuk memperkuatkan paru-paru supaya boleh menghalang daripada jangkitan COVID-19. Macam mana? Kan yang terkenal sekarang ni tidur dalam keadaan meniarap, bukan tidur tapi dudukkan meniarap, kemudian ambil bantal 3, letak kat dada 1, letak kat perut 1, kemudian letak kat punggung ataupun paha bahagian atas. Kemudian duduk 15 minit, kemudian bangun semula. Pada masa tu kita akan rasa kembar dada, kita akan rasa besar dada. Sebab apa? Udara mulai masuk. Bila kita berbuat demikian, tiba-tiba bagaimana habatus sauda membuka ruang udara, memberikan support kepada pengudaraan dalam paru-paru kita. Masya Allah. Sebagaimana juga yang disebut di sini habatus sauda dengan membuka ruang pembuluh darah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sering mendengarkan bagaimana pembuluh darah ni sangat penting. Disitulah darah mengalir. Bila darah mengalir, makna oksigen mengalir. Timbulnya isu kenapa ke sampai ke pekak otak tak berfungsi, kenapa ke sampai ke pekak kaku tak boleh nak bergerak aktif, sebab darah tidak mengalir. Maka bagaimana pada fasa yang kalau fasa yang ke-6 tadi Ustaz sebut tentang asma, paru-paru, pada fasa yang ke-12 Ustaz sebut tentang kesendatan pembuluh darah, boleh kembangkan dia, maka ini sebagai ikhtiar. Tuan-puan jangan salah kod statement Ustaz ya. Jangan salah kod. Okey, Dr. Azhar Yaakob dengan yakin, dengan confidentnya minum habatus sauda terus hilang COVID-19. Ustaz kata tidak. Ustaz hanya kata ini ikhtiar kita. Dan ikhtiar ini dibina atas keyakinan kita kepada janji Allah dan Rasul. Dan insya-Allah sebagai satu usaha secara yang berterusan untuk kita merawat sakit kita. Dan kita yakin sebab di sini juga telah pun dibuktikan secara saintifik. Jadi dengan habatus sauda dia boleh membuka pembuluh darah, darah boleh mengalir elok, oksigen sampai ke otak, otak akan bagi mesej kepada neuron-neuron orak saraf kita, otak akan bagi mesej kepada anggota badan kita, kaki boleh terangkat, tangan boleh terangkat, mata boleh berkedip dan sebagainya. Maka telah pun dibuktikan pada fasa yang ke-12 kekuatan habatus sauda dengan menyelesaikan masalah kesendatan ataupun kesempitan pembuluh darah. Begitu juga dengan fasa yang ke-16 tadi, tentang kuman dan sebagainya. Oleh yang demikian, nak tak nak kita kena ada keyakinan. Usaha kita tu ada keyakinan. Maknanya apa dia? Kita kata pada diri kita, ya,
sebagai usaha berterusan aku, SOP aku jaga. Lagi, vaksin aku ambil. Lagi, ikhtiar secara agama. Guna habatus sauda pun kita guna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz ingin berkongsi sedikit sedikit apa yang Ustaz amalkan. Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, sihat. Sebelum Ustaz berkongsi apa yang Ustaz nak buat, Ustaz nak sebut dulu satu cerita. Ceritanya apa dia? Buku ini, buku yang Ustaz pegang ni, Ustaz telah pun buat satu diskusi di mana? Di Surau Ubudiyah, Seri Gombak. Kok ada di sini mana-mana jemaah daripada Seri Gombak, mungkin boleh ingat lagi. Ustaz bentangkan buat diskusi buku ini daripada awal hingga akhir, lebih kurang 1 jam. Sudah kuliah subuh, datang seorang pakcik yang telah pun pencen, umur 60-an. Apa perkataan pertama yang dia sebut? Perkataan pertama dia sebut, Dr. Azhar, apa yang doktor sebut tu tentang keberkesanan habatus sauda, saya nak confirmkan insya-Allah 100% betul. 100% betul. Ustaz tanya, kenapa ni? Alhamdulillah, saya tak pernah pun pergi ke hospital dan tidak ada sakit pada diri saya. Dan saya sudah pencen. Biarpun saya sudah pencen, dah 63 rasa yang disebut, hampir setiap hari saya main badminton. Dan saya cergas sangat badan. Kalau ditanya apa rahsianya, saya sebut sebab musabab ialah kerana saya makan habatus sauda. Apapun biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla segala-galanya. Kenapa begitu sekali saya yakin? Sebab Allah yang janji. Melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, alaikum bil habbatis sauda fa innaha shifaa'un likulli da'in illa sam. Jadi saya yakin dengan hadis Nabi dan saya tahu bahawa Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang menciptakan ubat, dah Allah sebut ini ubat. Jadi masya-Allah, maka apa yang dibuat diamalkan. Dia amalkan, ada masa 2 kali sehari, pagi malam, ada masa dia akan makan panggil sekali sehari. Pokoknya dia tak pernah miss. Jadi masya-Allah, apa yang Ustaz buat diskusi itu terus dibuktikan dengan seorang pakcik di Surau Ubudiyah di Seri Gombak. Masya-Allah. Apatah lagi, okey, Ustaz nak berkongsi dengan Ustaz pula ya. Ustaz pula dalam diri Ustaz sendiri amalan Ustaznya ialah 3 perkara. Dan ketiga-tiga perkara ini sangat berkait dengan hadis Nabi ni. Sangat berkait dengan hadis Nabi. Mana ya? Sekejap ya. Okey. Nah, kalau tuan-puan boleh tengok, ini dia bukunya. Apa dia? Keajaiban Sains dalam Hadis. Keajaiban Sains dalam Hadis dihasilkan Dr. Zaghul An-Najjar. Satu kajian saintifik bagi dibentangnya hadis-hadis Nabi soal perubatan dan dibuktikan dalam dunia sains moden. Apa dia? Pertama ialah habatus sauda yang kita bahas. Sebenarnya, selain daripada buku ni, Ustaz ada buku yang kedua. Buku kedua ni Ustaz tak akan bahas malam ni lah. Buku kedua tajuk apa dia? Buku kedua ni bertajuk Berubat dengan Minyak Zaitun, Rahsia dan Keajaibannya. Kalau habatus sauda disebut oleh Nabi pada hadis yang Ustaz baca tadi, dan hadis yang Ustaz baca ni hadis yang muttafaqun alaih. Bagaimana hadis yang sahih, hadis yang kuat, hadis yang telah pun disebut oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian berubat pula dengan minyak zaitun disebut oleh Allah dalam surah Nur, bagaimana mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, bagaimana minyak zaitun minyak yang berkat, yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Ini adalah minyak yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz menggunakan the belief system,
kepercayaan kita ni sebagai seorang Islam, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, maka apa yang Ustaz buat menjadi amalan Ustaz ialah makan habatus sauda atau minum minyak habatus sauda ni setiap hari, setiap malam. Okey, minum sesudu habatus sauda, minum sesudu minyak zaitun. Dan yang ketiga ialah Ustaz berbekam. Al-hijamah, berbekam. Sebab berbekam juga sunnah Nabi. Berbekam juga hadis Nabi. Berbekam ni tujuannya apa dia? Untuk menghilangkan darah kotor. Salah sesiapa yang berkata bila kita bekam, darah kita keluar. Memang keluar, tapi yang keluar tu bukan darah yang merah elok, darah yang kotor. Tuan-puan, kalau berbekam, Ustaz cadangkan, selepas dia sedut darah kotor kat kepala, kat belakang, kat bahu tu, minta izin, boleh tak saya nak tengok darah kotor yang disimpan dalam mangkuk tu? Tengok, kita akan nampak darah tu bukan darah merah tau, tapi darah berwarna hitam yang berbuih-buih, yang macam agar-agar. Ini darah yang kotor. Kita buang. Ia sangat berkesan, insya-Allah, sangat berkesan, insya-Allah. Beza dengan kita makan Panadol. Panadol ni ya sakit kepala juga, makan Panadol cair sekejap kemudian sakit semula sebab dia hanya sekadar untuk merawat seketika. Tapi yang ni kita buang terus, darah yang tidak elok. Justru alhamdulillah Ustaz secara peribadi beramal dengan habatus sauda, dengan minyak zaitun, kemudian dengan berbekam. Soal selepas daripada itu datang juga sakit, itu apakan daya, itulah sunnatullah fi khalqih. Tetapi yang paling penting ikhtiar kita maksimal. Itu yang paling penting. Ikhtiar kita maksimal. Jangan pula salah faham, kalau macam ni tiba-tiba Dr. Azhar sakit juga, ya apakan daya. Tetapi lebih senang kita berkata, tugas kita sempurnakan ikhtiar, kemudian serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita boleh amalkan yang ini, dalam keadaan COVID semakin mengganas dan macam tidak ada lagi surutnya, biarlah kita jadikan ini sebagai tambah nilai. Tambah nilai untuk kita protect diri kita, kita pertahankan diri kita. Kemudian dalam buku ni juga tuan-puan diajar kepada kita, apakah jenis habatus sauda yang menjadi pilihan. Kita ada 3 tahu. Pertama yang bijirin, yang kedua yang liquid, yang ketiga yang tablet. Yang terbaik ialah yang bijirin tu. Ambil satu sudu, masuk dalam mulut, kunyah sehingga hancur, kemudian telan. Yang ni siapa yang boleh buat? Ustaz Tabik Ustaz Tabik Spring. Sebab Ustaz telah buat tapi Ustaz tak mampu. Sebab lawyernya, sebab bau hamisnya, orang kata macam cair berenang-renang rasa habatus sauda dalam mulut. Jadi Ustaz tak mampu untuk ambil yang terbaik, ambil yang bijiring, kunyah-kunyah sehingga hancur, situlah jadi minyaknya, telan. Maka Ustaz ambil yang kedua, iaitulah ambil yang liquid, cecair. Masukkan sesudu besar, kemudian minum. Okey. Kalau tak mampu juga, ya Allah Ustaz, tak mampulah Ustaz, maka masuk yang ketiga, yang tablet. Yang tablet ni Ustaz sebut awal-awal, ini paling kurang berkesan. Yang tablet tu yang paling kurang berkesan sebab dia dah kelonsong kan, kelonsong masuk pecah dalam perut, barulah pecah kelonsong barulah mengalir kat perut, dari segi keberkesanannya paling berkesan. Jadi memanglah kalau kita makan dengan liquid, dengan cecair tu kita rasa loya, tapi ada cara dia nak hilangkan loya. Caranya apa dia? Backup terus dengan air lain. Air teh ke, air jus ke, tak kisah jus apa ke, jus pisang ke, mangga ke, apple ke, minum dia, ambil jus terus telan supaya tak sempat nak rasa loya dia. Wa imma minyak zaitun, wa imma habatus sauda. Ini ikhtiar kita. Ikhtiar yang kita kena buat. Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan hadis Nabi dalam bab perubatan ini, dan selebihnya kita tawakal ala Allah, kok berlaku jugalah gejala-gejala COVID-19 ke, demam, batuk, sesama, asma apa ke, kencing manis ke apa ke, maka pada masa itu kita serah saja kepada Allah. Kita kata, wahai Allah, aku telah pun menyempurnakan ikhtiarku. Jika sekiranya berlaku juga sakit, maka inilah cara kamu nak menguji aku, wa imma aku ni bersyukur ataupun aku bersabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Perlu ya buat. Perlu buat. Itu dia. Oleh demikian, tolong ambil kesempatan. Mulai esok, carilah habatus sauda, carilah minyak zaitun, dan dia grade pun berbeza tau. Ada yang grade A, grade B, grade C. Apa beza Ustaz? Grade A, grade B, grade C? Yalah, kalau grade A tu lagi bagus keberkesanannya. Harga pun lagi mahal. Macam kita makan nasi lah, macam-macam beras. Okey, ada beras grade A, ada beras grade B, ada beras grade C. Oh, beras grade A ni ia kanjinya kurang, tidak ada kolesterol, kalau makan banyak pun tak ada efek kepada kecil manis, tak ada darah tinggi, atau kesan dia. Maka yang ni pun sama juga. Ustaz bukan nak berniaga dengan benda-benda macam ni, tuan-puan boleh pergilah ke mana-mana farmasi, kata saya nak habatus sauda yang terbaik. Saya nak minyak zaitun yang terbaik. Biarlah kita buat pelaburan sikit demi untuk kesihatan kita. Dan aku yakin dengan janji Allah dan Rasul, ini merupakan penyembuh kepada penyakitnya. Adapun tuan-tuan dan puan-puan yang berhasrat yang berhasrat untuk apa dia? Yang berhasrat untuk mendapatkan buku ni. Yang berhasrat untuk mendapatkan buku ni, maka di hadapan Ustaz ni ada 2 buah buku. Okey, satu buku yang Ustaz bincang ini, Asy-Syifa'u bil Habbatis Sauda, rahsia perubatan dengan habatus sauda. Yang keduanya ialah berubat dengan minyak zaitun. Kenapa tuan-tuan perlu membaca buku ni? Untuk membina kesedaran. Sebab kita ni kalau makan ubat tapi tak tahu dia punya keberkesanan dia, maka pada masa itu kita mungkin tak bersemangat nak makan ubat tu. Tapi kalau kita tahu keberkesanan dia, maka kita akan ada motivasi. Kita akan ada motivasi untuk memakan ubatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ikhtiar. Ikhtiar. Dan tuan-puan jangan salah faham. Oh, Dr. Azhar kata, nah, makanlah habatus sauda, makanlah minyak zaitun, confirm COVID akan hilang. Ustaz tak kata macam tu. Ustaz kata ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita berdasarkan testimoni, maka jadikanlah habatus sauda dan minyak zaitun ini sebagai sebahagian daripada kita protect diri kita untuk merawat sakit-sakit yang berlaku, termasuklah COVID-19. Ini ikhtiar kita selain daripada kita menerima kaedah-kaedah moden yang telah pun ditetapkan garis panduan oleh Kementerian Kesihatan. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membeli kedua-dua buah buku ni, Allah, buku ni tak mahal pun. Buku habatus sauda ni RM9. Buku tentang minyak zaitun harga RM8. Kemudian tuan-puan tambahlah sikitlah postage dia. Tuan-puan boleh menghubungi nombor telefon ini. Nombor telefon ini tuan-puan boleh hubunginya 019 606 6697. Ustaz ulang sekali lagi. 019 606 6697. Fatih Team. Ini nombor telefon Fatih Team. Okey ya. Kalau nak beli dengan dua-dua sekali buku ni. Buku habatus sauda dengan buku minyak zaitun. Adapun nak beli minyak zaitun produk tu, pergilah cari mana-mana kedai, banyak kedai tu. Tapi buku ni memang kata ustaz yang mengedarnya. Ulang sekali lagi ya. 019 60 6697. Boleh telefon ataupun WhatsApp kepada nombor tadi, Fatih Team. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ikhtiar kita ini boleh menjadikan kita lebih sihat dan niat sihatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Kuliah khas Ustaz malam ni ialah untuk berbicara tentang macam mana kita cuba kurangkan fenomena COVID-19 dengan kita berikhtiar ikut sunnah Nabi SAW. Maka pada itulah dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.